259. So by 3:30 you have to stop Teruskan. Okay. Teruskan ya. Entire screen. Right. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang ya semua anak-anak murid cikgu. Okey, sekarang ni waktu menunjukkan jam 3. So anda masih bersemangat dengan saya? Kalau anda masih bersama dengan saya, boleh letak di chat box semangat tapi semua huruf besar. Supaya kita nak tengoklah sama ada kamu semua semangat ke tidak. So kita nak masuk topik baru ni. Okey, terima kasih Rosalina, Victor, Ikah dan Kairani. Okey semua. Okey, terima kasih. Jadi untuk pada hari ini kita dah minggu lepas kita ada kongruen dan kita ada pembesaran. Itu apa tu pembesaran tu? Pembesaran tu dia salah satu transformasi lah. Okey, so pada hari ini cikgu nak memperkenalkan tentang dua hasil pembelajaran yang kita akan capai untuk student kita capai lah. So untuk pertama kali, first kita ada menentukan image bagi satu gabungan transformasi. Okey, itu nanti cikgu akan ajar. Dan yang kedua ni membuat dan menentusahkan konjektor tentang sifat dan kali tukar tertib terhadap gabungan transformasi. Ini apa benda ni? Sebab time zaman cikgu pun, silibus cikgu pun tak ada pun benda ni. Jadi kita akan explore sama-sama lah. So ini pun new experience lah bagi cikgu. Okay, seterusnya kita akan masuk kepada slide yang seterusnya. Slide yang seterusnya kita ada banyak-banyak gambar ni. Seperti yang kamu nampak di sini, cuba kamu tengok. Semua segitiga yang warna biru semua sama tau. Semua kedudukan sama, semua adalah segitiga tegak. Cuma sekarang ni cikgu nak anak-anak murid cikgu semua tolong cikgu. Yang untuk yang depan ni dia ni melalui transformasi apa ni? Untuk yang ini transformasi apa? Untuk yang tengah ni transformasi yang mana satu? Untuk yang terakhir ni transformasi apa? Jadi di sini cikgu nak kita nak reverse balik, kita nak recap balik apa yang kamu telah pelajari pada topik sebelum ni iaitu pembesaran 5.1 dan juga topik transformasi bagi tingkatan 2. Lama sudah. So, kamu sekarang tingkatan 5, kita nak recap balik apa yang kamu telah pelajari di tingkatan 2. Okey. So saya minta ada seorang-seorang wakil untuk bagi tahu cikgu untuk yang transformasi yang ini ni, dia transformasi apa ni? Cikgu bagi clue dah. Dia ada pembesaran, dia ada putaran, translasi dan pantulan. Ada nak bantu cikgu? Translasi cikgu. Translasi. Siapa tu? Rosalina ya? Okey, jom kita tengok. Translasi ke apa ni? Tekan. Okey. Betul. Apa yang dinyatakan oleh saudari kita punya ni lah. Kita punya rakan-rakan. Okey, apa ni translasi ni? Translasi ni adalah sesuatu objek yang mengalami translasi akan menghasilkan image yang kongruen. Apa benda tu kongruen tu kan? Okey, kongruen tu adalah topik kita yang belajar baru-baru ni. Kongruen ni adalah satu sifat apabila dua objek ni mempunyai sama sudut dan sama apa dia? Sama sisi. Jadi bila kita tengok di sini translasi ABC dan translasi ABC yang warna hijau ni, cuba kamu tengok. A dengan A ni dia punya sudut sama ke? Sama kan? Okey. Untuk yang BC ni, cuba tengok. Sisi B dengan C ni dengan sisi B prime dengan C prime ni. Sama ke tidak? Sama. Okey. Maksudnya dia adalah image yang kongruen. Cuma yang berbeza adalah kedudukan yang berbeza. Kenapa tu kedudukan yang berbeza? Jadi cikgu tulislah. Okey, transformasi translasi ni dia ditulis dengan cara begini. Bergerak. Okay, kita ada matriks sini 1, -1 pada graf. Okey, macam mana kita nak analisis apa yang bergerak macam mana ni kan? Okey, jadi bila kamu tengok di sini, okey, matriks 1, -1, 1 ni dia mewakili paksi X. Bila dia positif 1X, maksudnya dia bergerak ke kanan. Sebab kenapa? Sebab dia positif. Dan bila yang bawah ni adalah -1Y. Maksudnya dia negatif 1 unit pada paksi Y. Okey, negatif 1 pada paksi Y maksudnya dia menurun. Menurun. Okey, menurun. Bila dia positif baru dia naik ke atas. Kalau dia negatif dia naik ke bawah. Jadi bila kita translatekan bermaksud objek ABC ni dia bergerak 1 unit pada paksi X iaitu ke kanan.
dan negatif 1 unit pada paksi Y iaitu ke bawah. Okey, seterusnya kita baru selesaikan 1. Kita ada 3 lagi. Jadi kita minta lagi murid-murid yang lain untuk tentukan. Ini apa pula ini? If ni ada pula tiba-tiba ada garisan tengah-tengah ni dan macam sama ya diorang. Jadi kita Pantulan. Pantulan. Ni kita cek betul ke tidak ni pantulan ni? Okey. Betul, pantulan. Okey. So pantulan ni apa yang kita faham tentang pantulan ni? Pantulan ni macam kalau dalam real life kamu tengok cermin. Kalau kamu tengok cermin, kamu tengok image yang kamu tu sama, kongruen. Hidung pun sama, mata pun sama. Mata tu dia tak ada 3 mata tiba-tiba kan? Dia image-nya kongruen. Bila bilangan BC ni, sisi dia sama dengan B prime dengan C prime. Okey. Okey, dan tapi kita nampak di sini adalah orientasinya songsang. Kenapa pula songsang? Sebab bila kita tengok translasi dia tak songsang tau. Sebab translasi kita gerakkan je. Tapi ini dia pantulkan. Okey. Yang BC yang sepatutnya di belakang ni kita sudah pantulkan dia jadi depan sudah. A ni pula yang first di depan ni bila kita pantulkan dia jadi di belakang dah. Itu kita panggil orientasi songsang. Dan bila kita menulis transformasi ditulis dengan cara apa? Okay, kita tulislah segitiga ABC mengalami pantulan pada garisan EF. Okey. So untuk kamu yang untuk kita reverse baliklah. Okey, yang penting kita nak tulis satu. Dalam ayat ni dia ada 2 markah tau. Dia ada 2 markah. Satu untuk nama transformasi kita iaitu pantulan, satu lagi garisan EF. Kenapa kita perlukan tulis garisan EF ni? Okey, kita perlu tulis garisan EF ni sebab dia adalah kita panggil dia magnitude. Kita panggil dia adalah satu titik rujukan. Okey, garisan rujukan untuk dia memantulkan. Okey. So bila kita dah translate ialah bermaksud objek ini dipantulkan dan setiap titik image dan objek ini mempunyai jarak yang sama daripada garisan pantulan. Okey, apa yang kita nampak di sini? C ke garisan pantulan ni dia 1 unit saja. Tapi garisan pantulan dengan C prime ni juga dia satu apa? Guys? Unit. Hello? 1 unit. Okey. Guys masih bersemangat ni. Macam mana kamu ni? Okey. So seterusnya kita ada 2 lagi ni. Lagi. Kita ada hampir cikgu begitu soal dia punya jawapannya. Ini apa ni? Ini ABC ni tiba-tiba dia pula macam dia dah bengkok dah. Ini kamu rasa apa ni? Putaran. Okey, putaran. So kita tengoklah apa ni. Okey, putaran ni dia image-nya kongruen. Dia samalah kita tengok BC masih lagi dia 1.5 unit kalau kamu kira ni 1 unit dan setengah unit. Okey. Orientasi bentuk yang masih sama dan transformasi ditulis dengan cara untuk ini dia ada 3 markah tau. Okey, dia ada 3 markah untuk menulis transformasi putaran ni. Satu, kamu kena fokuskan tentang dia punya sudut putaran. Seperti kamu nampak di sini, kalau kamu kira C garisan C prime ni dia adalah 90 darjah tau. Dia tulis 90 darjah pada titik E. Titik E ni apa? Kenapa dia penting? Titik E ni adalah titik rujukan untuk kita putarkan objek tu. Kalau tak ada titik rujukan ni, tak ada titik putaran ni, tak boleh berputar lah. Dia mesti ada satu titik yang stay, yang lain tu baru dia berputar. Dan last kali kita ada arah jam ataupun mengikut arah jam lah. Kita ada arah jam dan melawan arah jam. Okay. So kita dah analisis maksudnya ini. Bermaksud objek ni diputarkan pada titik E sehingga mencapai sudut 90 darjah mengikut putaran arah jam. Okay, seterusnya. Ini adalah untuk terakhirlah kita ada pembesaran. Okay, ini memang dah tahu dah pembesarannya. So pembesaran ni image-nya tidak kongruen. Kenapa dia tidak kongruen? Kita tengok. Untuk BAC di sini sudutnya masih 45. BA yang B prime, A prime dan C prime ni dia masih 45 darjah. Cuma dia tidak kongruen kerana sisi tidak sama. Sisi A ke C 1 unit tapi A prime ke C prime dan dia jadi 2 unit. Jadi kita tulislah pembesaran dengan faktor 2 pada titik E. Titik E ni kita rujuk kepada titik pembesarannya. Dia adalah satu titik yang kita gunakan jadi rujukan untuk kita besarkan atau mengecilkan image tu.
Jadi bermaksud objek yang dibesarkan adalah 2 kali ganda saiz asalnya pada titik E. Okey. Dan kita nak tahu faktor skala ni macam mana kan? Okey, untuk pengetahuan semua kita orang baliklah. Sebab ini pun pelajar pun sudah maklum. Untuk faktor pembesaran lebih dari 1 dia membesar. Tapi bila dia kurang dari 1 maksudnya dia mengecil. Okey? So teruskanlah. Cikgu pun banyak sudah cikgu explain. Ini cuma untuk imbas kembali saja. Kita teruskan kepada gabungan transformasi. Apa tu gabungan transformasi tu kan? Okey. Cuba kita tengok di sini. Tengok ABC ni, okey. ABC ni ini objek dan ini image. Okey? Jadi sekarang kamu tengok, ini kamu rasa putaran ke apa ni? Macam putaran cikgu. Macam berputar. Macam berputar kan? Cuba kalau kita tengok putaran, contoh kita ambil kan, macam mana kita tahu putaran? A ke sini kita garis begini. B sini kita garis begini. Dia punya intercept di sini tahu. Cuma dia tak jadi putaran. Kerana kamu tengok di sini, kalau titik di sini putaran, dia 1, 2 unit. Tapi bila kita pergi bawah 1, 2, 3. 3 unit. Jadi ini bukan putaran ni. Sebab putaran dia mesti sama. Statik dia bergerak. Okey. So bila kita tengok sekali, oh ini bukan putaran. Ini sebenarnya gabungan antara 2 transformasi. Transformasi pertama, kita ABC ni kita putarkan dia 90 darjah melawan arah jam. Pergi di sini. And then kita buat satu lagi, translasi. Translasi. Translasi 2 negatif 1. Maksudnya 2 ke kanan dan 1 unit ke bawah. Okey. Jadi kita tengok, oh ini rupanya gabungan transformasi. Sebab apa yang kita faham dengan gabungan transformasi ni, gabungan ni maksudnya lebih dari 1 transformasi. Jadi bila kita gabungkan 2 transformasi, kita panggillah dia punya namanya gabungan transformasi. Okey, seterusnya. Okey. Ini nanti cikgu sedia maklumkan kepada pelajar sebab nanti kita ada banyak aktiviti tau. Untuk masa ni memang cikgu banyak cakap lah. Tapi untuk next ni, cikgu nak kamu pula yang ajar cikgu, okey? Jadi kita akan masuklah apa tu gabungan transformasi tu. Okey, bila objek dia mengalami transformasi AB kepada image, kita akan baca begini. Objek akan mengalami transformasi B dahulu di belakang dan diikuti dengan transformasi A. Baru dia menjadi image. Itu cara kita analisis. Tetapi bila kita disuruh daripada image kepada objek, macam mana nak kira? Siapa boleh tolong cikgu? Kalau objek ke image, dia dari belakang ke depan. Kalau image ke objek, kamu rasa macam mana? Depan ke belakang. Depan ke belakang. Okey, siapa tu? Terima kasih Atika. Okey, itu memang student favorite cikgu tu. Okey. So daripada image ke objek dari transformasi A pergi B. Itu untuk kita tahulah macam mana transformasi ni berlaku. Okey, seterusnya ini adalah contoh soalan cikgu lah. Okey. Diberi bahawa transformasi, okey, kita ada 3 tau. Kita ada 3 transformasi sini. Translasi 3-2. Ini maksudnya apa ni? Saya boleh tolong cikgu, transformasi 3-2 ni maksudnya dia bergerak berapa unit ke mana, berapa unit ke bawah ke atas? 3 ke kanan. 3 ke kanan dan 2 ke bawah. okey, 2 ke bawah. Okey. So ini apa ni? Berputar pada titik asalan. Titik asalan ni titik apa ni? 0. 0. So ini adalah putaran. Kita ada sudut dia dan kita ada dia punya arahannya tu mengikut arah jam dan kita ada pantulannya pada pasti X8. Tapi ini cikgu tak boleh nampak dulu. Okey. So di sini lukis segitiga ABC pada gabungan transformasi PQ. Jadi yang seperti yang cikgu ajar tadi kan, kalau dari image daripada objek ke image, macam mana kita nak tahu dia punya transformasi ni? Dari belakang ke depan ke depan ke belakang? Belakang ke depan. Belakang ke depan. Belakang ke depan. Maksudnya kita lakukan dulu putaran dulu ni, baru kita ikuti dengan P. Maksudnya R ni memang tiada kaitan lah. So, jadi kamu abaikan saja.
So kita terus kepada GeoGebra. Okey. Okay, jap, tunggu dulu ya. Ini untuk pengetahuan anda semua, murid-murid semua, ada siapa yang pernah menggunakan aplikasi GeoGebra? Tak. Tak pernah Okey, tak pernah. Tak apa, ini first time kamu kenal. Ya, jadi cikgu ajarlah sikit lah macam mana kita nak buat GeoGebra ni. Salah. Jadi untuk kamu di bawah ni, dia ada basic tools tau. Untuk kita punya topik sekarang adalah, apa kita punya topik ni? Gabungan? Transformasi. Transformasi. Gabungan transformasi, okay? So kamu boleh pergilah, kamu pergi kepada ni, transform, okay? Boleh nampak tak? Ke kecil? Transform ni. Okay, cikgu andaikan kamu boleh nampak lah ya. Okay, so apa yang dicakap oleh kawan-kawan kamu tadi, kalau kita daripada objek ini ke image, kita baca daripada belakang, daripada Q dulu baru kita buat pada P. Okey, ini cikgu nak ajar sikit ya. Untuk kita nak buat apa Q ni putaran. Okey, untuk putaran, cikgu ajar dulu. Kita ambil ni rotate around point, kita ambil. Okey. Tekan dia punya objek di tengah-tengah, and then kita tekan dia apa ni? Berputar pada titik asalan ni 00. Tekan and then kita masukkanlah data dia. Dan apa tu? 90 darjah dan mengikut arah jam clockwise. Tekan OK. Dia dah berubah dah. Daripada ABC ni yang begini, dia berubah dah, dia berputar 90 darjah. Magic kan? Itu memang aplikasi GeoGebra lah. OK, seterusnya kita belum siap lagi tahu. Kita baru melakukan transformasi Q. Kita nak tahu pula apa pula transformasi P. P ni apa? Translasi 3-2. Jadi seperti yang kawan kamu cakap tadi, 3-2 maksudnya 3 ke kanan dan 2 ke atas sebab dia positif 2 pada paksi Y. Jadi kita tekan translate by vector. Okey, kita tekan. And then kita pilih salah satu titik. Okey. 3 ke kanan dan naik 2 kali. Paksi Y. Dia jadi begini dah. Jadi apa yang kita tahu dari sini, kita tahu yang ABC dia mengalami Q dan jadi begini. And then dia ikut transformasi P, iaitu translasi dan dia jadi begini. So kita tengoklah sama ada betul ke tidak apa yang cikgu ajar ni, betul ke tidak ni. Okey, kita tengok. Tengok jawapan. Sama ke tadi dengan apa yang cikgu buat? Sama. Okey, mata-mata. Okey, tak apa. Nanti cikgu ada surprise untuk kamu ya. Siapa yang penat-penat tu. Okey. So seterusnya kita pergi soalan kedua. Okey, soalan kedua ni. Okey, diberi transformasi, translasi 2-1, berputar pada titik asalan 90 darjah melawan arah jam pula dan pantulan pada paksi YX. Okey. So sekarang ni satu orang boleh tak tolong cikgu? Kalau macam gini pula macam mana pula ni? Ini daripada objek ke image. Jadi dia belakang ke depan ke depan ke belakang kita nak baca. Belakang ke depan. Belakang ke Okay, depan. belakang ke depan. Maksudnya kita buat R dulu baru kita buat Q. Okey, kita buka lah terus GeoGebra lagi. Okey. Okey, kita buka. Okey. So kita teruslah. Ini cikgu buat laju sikit lah ya. So bila tadi ditanya Q ke R, maksudnya R dulu, pantulan dulu baru kita Q. Kalau kita nak buat pantulan pada GeoGebra ni, kita pilih ni reflect about line. Okey. Kita pilih objek, baru kita tekan paksi pantulannya. Dia dah berputar dah sini dah. And then kita buat apa ni? Q, berputar pada titik asalan. Kita pakai pula rotate around point. Kita tekan objek, baru tekan titik asalan. Kita masukkanlah data dia. 90 darjah dan melawan arah jam. Dia jadi gini dah. Okay.
And then kita tengok sama ada betul ke tidak. Cak. Okey, betul. So maksudnya sini CFE ni dia mengalami dulu pantulan, baru dia berputar, dia jadi warna merah ni. Okey, sama macam apa yang cikgu demonstratekan tadi. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada aktiviti bersama. Okey, ini. Ini cikgu akan bagi peluang lah kepada murid-murid untuk tahu. Okey, untuk pakai ni GeoGebra ni. Diberi image ABC ni 2 kali ganda. Cari kedudukan objek ABC pula. So, cikgu nak budi pekerti anak-anak murid cikgu untuk tampil ke depan. Cikgu akan pilih tau kalau tak ada yang nak. Okey. Kamu boleh pilihlah sama ada kamu nak buat sendiri, cikgu bagi link ataupun cikgu buat kamu yang suruh cikgu. Kalau tak ada cikgu pilih tau. Hello? Okey, nampaknya semua macam risau Okey. Okey, gini. Cikgu copy link dulu. Okey. Kita pergi ke sini. Copy link. Okey. Cikgu pilih satu orang tau. Tak apa kan? Okey, cikgu pilih. Okey. Cikgu pilih Atika. Atika ada? Ada cikgu. Okey, Atika. Atika nak cikgu tolong ke atau Atika nak buat sendiri? Saya boleh buat sendiri. Okey. Saya cuba buat. Okey. Nanti cikgu stop present dulu ya. Biar bagi kawan kamu lah. Okey, Tika. Okey. Okey. Okay, tunggu je. Okey. Jadi sekarang ni Tika kan kita ada cikgu dah bagi image tahu situ. Jadi cari kedudukan objeknya pula. Jadi yang cikgu ajar tadi macam mana kalau objek ke image kita baca dari belakang. Kalau image ke objek pula Tika? Baca depan ke belakang. Baca dari depan ke belakang. Jadi kita buat dululah apa tu transformasi W. Okey. Jadi untuk pantulan di bawah tu Tika ada Tika. Apa tu? Ini. Okey, yang itu. Ini kan reflect about line. Tekan objeknya, tekan dia punya garisan. Tekan line. Okey. And then kita buat pula Y, translasi tu. Translate. Tekan. Okey, tekan titik. Okey. Dia translasi Jadi 3 ke kiri. Ke kiri. Dan naik ke atas satu. Okey, terima kasih Tika. Okey, sekarang kita tengok Tika jawab betul ke salah. Okey, terima kasih Tika. Tidak. Okey ya, kejap kita tengok. Okey, hide. Okey, kita tengok Tika jawab betul. Tika jawab betul, okey. Diberi segitiga image ABC, Tika buat dari depan ke belakang sebab dia image kan. Okey, dia jadi pantulan tu baru dia buat translasi. Jadi betul lah apa Tika buat tu. Okey, semua boleh tepukanlah kepada Tika. Okey, terima kasih Tika. Okey, seterusnya kita tukar pula. Apa itu sifat garis tukar tertib? Okey. Kalau kamu tengok di sini di bawah ni, cikgu dia beritahu ini transformasi QR, ini transformasi RQ. Okey, kita cuma terbalikkan je. QR ni dengan RQ. Jadi untuk pendapat kamu semua sama ke tidak? Dia punya image akhirnya. Hello anak-anak murid sekalian. Tidak sama kan? Okey, kenapa dia tidak sama? Okey, kita tengok. Okey. Untuk pengetahuan sekalian, sifat garis tukar tertib ni adalah satu ciri transformasi di mana bila kita buat transformasi QR sama RQ, walaupun dia berbeza kedudukan, dia menghasilkan image yang sama. Okey, kita tengoklah sana contohnya. Okey, ini contoh yang tidak mengikut sifat garis tukar tertib. Okey, kamu tengok sini. Ini gabungan PQ, ini gabungan QP. Okey. Atau sini transformasi Q dan translasi.
Okay, ini kita buat the transformasi Q, dia ke bawah. And then dia buat transformasi P, dia pantulan. Jadi begini. Okay, kita pergi bawah pula. Ini pula kan transformasi QP. Maksudnya kita buat dulu P, pantulan dulu, baru kita buat Q, translasi. Ini bagi kamu sama ke tak sama? Kedudukan merah ni. Tidak sama cikgu. Tidak sama. Maksudnya dia berbeza. Okay. Ini pula cikgu sertakanlah macam mana contoh yang sama tertib. So bila gabungan PQ, dia buat dulu Q, dia buat P, dia di sini. Bila dia buat QP pula, dia ikuti transformasi P dan Q, dia mempunyai image yang sama. Jadi bila dia mempunyai image yang sama, walaupun dia berbeza kedudukan, kita panggil dia transformasi yang mengikuti sifat kalis tukar tertib. Okay? Okay, seterusnya. Okay, so dah panjang lebar begini kan. So cikgu pun adalah sertakan sekali dengan salah satu contoh lah soalan percubaan SPM yang cikgu dapat dari kawan cikgu lah, orang Melaka. Okay? So seterusnya kita akan bagi contoh kepada macam mana kamu nak ni. Kamu nak apa ni? Kamu nak buat lah. Okay, seterusnya. Okay, kita masuk. Okay, so di sini kamu tengok begini tau. Okay, kamu tengok kita ada image A tadi dengan image C. Okay, huraikan selengkapnya penjelmaan tersebut. Okay. Jadi kamu tengok macam begini. Untuk A dengan C ni, kamu tengok apa yang berbeza. Tengok dia punya size-nya. Bila size-nya tidak sama, kita tengok. Ini D ke C, dia 1 unit. Tapi D ke C ini dia kira macam 2 unit sudah. Jadi dia mengalami pembesaran. Okay. Tetapi kalau kita nak tentukan pembesaran ni depan ke belakang. So ini tips cikgu tahu. Untuk mengetahui biasanya soalan dia akan buat pembesaran ni yang last sekali. Dia akan buat transformasi ni dia last sekali iaitu N ni. Sebab kenapa? Sebab bila kita buat awal-awal pembesaran dia tidak mempunyai ruang. Jadi susah. Okay, jadi biar cikgu ajarlah. So kita andaikanlah yang objek C ni dia kecil. Okay, dia kecil. And then bila kamu tengok sini, kamu tengok walaupun dia beza size, dia macam ada ni tau, ada sama tau. Ada sama. Tengok A ni dia di belakang, dia jadi depan dah. Okay, D ni dia di belakang, dia ni dia di depan, dia jadi belakang sudah. Maksudnya di sini dia ada apa ni? Dia ada pantulan. Jadi di sini kamu boleh tulislah untuk M, okay, dia pantulan, ejaknya, dia pantulan, okay. Dan untuk N, dia pembesaran. Seperti tadi, pembesaran ni dia biasanya buat untuk biasanya buat last lah. Jadi kamu tengok. Okay, kita tengok. Cancel. Kita tengok. Okay. Kita tengok total lah. Mana kan kita dah tahu ini adalah pantulan. Okay, kita boleh tengok tahu. Untuk mau tahu pantulan, kamu mesti tahu. Untuk A dengan A prime ni, dia mempunyai sama panjang daripada paksi pantulan. Jadi, memandangkan ini 4 dan ini 7, titik tengah-tengah di sini adalah paksi pantulannya. Jadi kita akan buatlah. Okay, kita akan buat 5, 5. Oh, salah. Okay. Kita dari sini. Okay, baru kita akan buatlah pantulan macam mana. Okay, macam mana nak buat pantulan. Sini ke sini. Okay, pantulan dah. Kita buat pantulan dah. Pantulan pada paksi apa ni? Pada paksi X sama dengan negatif 5.5. And then last sekali ya.
Ya Doktor. Okey, dan last kali kita dapat pembesaran. Okey, untuk GeoGebra dia tak ada ni tau, dia tak ada tools untuk pembesaran. Macam mana kita nak tahu pembesaran ni untuk dia punya transformasi terakhir? Okey, kita buat senang je. Kita tekan line, untuk tahu pembesaran kita kena sambung tau. A dengan A. Okey. D dengan D. C dengan C. Dan B dengan B. Okey. And then bila dia dah ada intercept dah, baru kita tahu itu adalah titik pembesaran. Apa titik pembesarannya? Jadi 7, 15. So kamu boleh tulis di sini pembesarannya. Okey, pembesaran ada titik 7, 15. Okey. Okey. Okey, jadi kamu boleh jawablah. Okey. So di sini adalah contohlah. Okey, memandangkan cikgu pun kurang masa sebab terlalu banyak berbicara kita. Okey, kita teruskanlah. Okey, ini kuis nanti cikgu akan sertakan sebagai kerja rumah cikgu, kerja rumah. Okey, saya rasa itu saja dari saya. Sekian terima kasih. Apa yang kita telah belajar ni kamu faham ya? Okey. Okey, Swift. So. Saya tak tahu Swift ni tengah mengajar ke bagi kuliah. Ada sebab GeoGebra kan Permulaan di mana Swift? Ya Doktor. Set permulaannya di mana? Set induksinya Doktor, time pantulan time kita ni Doktor sekejap Yang awal-awal tu. yang ini. Ini jadi kita embas kembali terus masuk benda tu. Ya. Di mana dia lebih pada student center ke teacher center ni? Sepatutnya ini yang bikin nampak macam lama ni sebab saya sikit bahagian ni. Cuma saya memang nak buat Okey, tak apa. student center lah. Cuy, berapa hasil pembelajaran yang ingin dicapai dalam setengah jam? 2 Doktor. Setengah jam. 2. 2. Menentukan image bagi sesuatu gabungan transformasi. So maybe you boleh fokus lah apa gabungan. You janganlah fokuskan semua gabungan. Transformasi dia ada 4. Kalau you nak gabungkan semua dalam satu lesson, it's impossible. Faham tak? So saya punya nasihat, kalau boleh you fokuskan apa you nak buat. Adakah dalam gabungan contohnya lah pantulan dengan translasi. Itu je gabungan yang you nak fokus untuk setengah jam. Okay, rotation nanti akan datang. Faham tak? Kalau you buat semuanya sekali, dia sampai dia macam touch and go je. Touch and go tau. So terlalu banyak. Saya tak tahu kalau you mengajar style ni dengan pelajar adalah tajuk yang agak susah. Dia akan boleh faham ataupun tak faham, saya tak tahu. So kalau boleh jangan kejar masa, fokus. Okay. Cuba fokuskan contohnya menentukan image bagi satu gabungan translasi. Cukup satu di bawahnya you letak gabungannya adalah translasi dengan pantulan. Itu je 2 gabungan. Itu ya. Jadi kira macam tak komplit sebab soalan dalam peperiksaan dia melibatkan 4 tu. Tak apalah, nanti akan datang you sambunglah dengan contohnya translasi dengan putaran. Okey. Faham tak? Ataupun you ambil 1 jam punya lesson, you buat benda tu. Kita bukan mengajar setengah jam terus kita nak fokus pelajar boleh jawab soalan ataupun tidak. Kita cuba nak kawal balik satu unit tu lengkap baru kita akan tengok. Faham? Jangan kejar masa Swift. Saya tengok kesungguhan you tu ada tapi kalau macam ni agak susah untuk pelajar ini. Pelajar tak tahu objektivitas capai tak capai kan, faham? In fact tak nampak you punya closure, refleksi tak ada. Bila kata sentuh masa tu yang jadinya. So kalau tajuk dia besar nasihat saya, cuba fokus apa you nak buat. Okey? Boleh? Baik Doktor. Tapi saya tengok memang bersungguh-sungguh bagus lah macam lecture pula. Apa jadi pertanyaan ni? Okay, all the best, right? Okay, next. Terima kasih Doktor. Sama. Yang berikut adalah